أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وجميع أولياء الصالحين شو لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وألنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, fungsi masjid, khususnya muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya. Dan di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah kita dapat bersyukur dengan nikmat tersebut. Salah satu daripada nikmat Allah ialah kita dapat bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan. Lebih-lebih lagi di saat suasana hari ini
Bolehkah di antaranya kita memaknai apa itu nikmat? Ya. Kadang-kadang kalau Allah tak tarik nikmat itu, Allah tarik sementara, dia tak rasa nikmat. Antara nikmat tersebut ialah dapat datang ke rumah Allah Ta'ala, dan Alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan yang bukan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bukan makna yang tak dapat masuk dalam masjid ini tak terpilih. Yang terpilih menjadi tetamu Allah berapa? 40 orang. Jumaat pun macam tu. Alhamdulillah. Dan kita yakin dan percaya bahawa segala peraturan yang ditetapkan ini tidak lain dan tidak bukanlah demi untuk maslahah umum yang lebih besar, yang kau kita fahami dengan lebih mendalam. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, bila dalam keadaan suasana hari ini banyak juga viral video yang bila tuan-tuan bila baca, bila tengok kena hati-hati. Bahkan ada di kalangan ustaz-ustaz pun menyatakan mana ada dalam hadis dalam Quran yang menghalang orang daripada nak solat berjemaah. Mana ada dalam hadis yang diantaranya menyuruh kita sembahyang jarak-jarak ni. Kan? Tuan-tuan rasanya pun dapat. Hati-hati. Dan sesungguhnya kita faham dan kita yakin dan percaya bahawa semua ni semua dikaji dari sudut, berbagai sudut, termasuk dari sudut daripada hadis, daripada Quran dan fiqh, usul fiqh dan fiqh itu sendiri, dalam untuk kita memahamkan, termasuk nak mengajar kita tentang memahami agama. Ya. Itulah tak nak panjang bicara, cuma kita sebut berhati-hatilah dalam berbicara. Jangan sampai ada mengatakan ini tidak lain malaikat mengikut petunjuk Yahudi dan Nasara, ya, dalam untuk melemahkan orang Islam supaya tak datang solat berjemaah. Hati-hati, ya. Dan kita yakin dan percaya, berapa kali saya sebut tadi kan, yakin dan percaya, yakinlah tuan-tuan bahawa insya-Allah kita sebut tadi bahawa setiap nikmat itu ada ujiannya dan setiap ujian itu ada nikmatnya. Antaranya yang kita lihat ialah bila musim ini PKPB ni, ya, ada di antaranya insan-insan yang rasa seronok. Ya. Kita rasa macam tak seronok. Ada juga insan-insan yang seronok. Siapa dia? Antaranya anak-anak kita. Itu kita kata bila antara ujian itu ada nikmatnya. Kalau tidak dengan sebab itu anak kita lambat nak jumpa sebulan, 2 bulan, mungkin akhir tahun. Ya. Ada juga hikmahnya bagi orang yang bekerja. Dapat merasa katanya. Ya, betul je Cikgu Zul sebut ni, merasa bahasa orang parik ni. Ya. Merasa apa? Bekerja daripada rumah. BDR. Dulu orang tak faham apa itu BDR. Sekarang ni mula-mula belajar tentang BDR. Maka semua ni kalau kita lihat dari sudut hikmahnya, dari sudut kebaikannya, ada kebaikannya, di samping ada ujian-ujiannya. Dan kita menyatakan setiap sesuatu tu ada difikirkan tentang maslahah. Maslahah mu'tabarah. Maslahah yang berlandaskan pada nas, bukannya maslahah al-mulghah, bukan maslahah atau dilihat dari segi yang tidak ada sandarannya. Dan kita yakin dan percaya ia adalah maslahah yang disebutnya bersandarkan kepada nas. Macamlah orang kata, kan, bila orang nak kahwin lebih daripada satu, kan, mana ada dalam Islam katanya disuruh supaya minta kebenaran isteri, kan? Ada jumpa dalam kitab kan, kata mana ada kitab yang mengatakan bahawa bila nak kahwin lebih daripada satu, ini sebab muslimin semua ada kan, tak apalah, kan, ya, nak kahwin lebih daripada satu mesti dapat kebenaran isteri, kan? Mana ada mana-mana kitab katanya. Memang betul, memang kitab-kitab muktabar tak letakkan. Tetapi bila melihat dari sudut maslahahnya, iaitu untuk kebaikan semua termasuk kaum wanita supaya tidak dianiayai, maka ada di antaranya. Tapi ada juga yang sebut cerita dongeng. Yang cerita dongengnya apa? Katanya kalau nak kahwin lebih daripada satu, kan, minta tantangan tengah malam katanya. Itu cerita dongengnya, kan. Yang cerita betulnya dipanggil
isteri yang pertama datang untuk memberi keterangan layak ke tak layak, kan? Itu sebenarnya. Jadi bila faham, tak ada masalah, kan? Maka dia aturkan dengan baik. Kenapa? Demi maslahah, kan? Kalau beri contoh tu mudah faham, kan? Yang tadi kalau solat berjemaah kurang faham sikit maslahahnya. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ni kita sambung bicara kita dalam bab zikir untuk orang yang gila dan disengat binatang berbisa. Ini berkait dengan, ada kaitanlah sikit dengan Tibun Nawawi, kan? Babu Syifa. Abang suruh kita tu senyum je, kan? Darul Syifa katanya, kan? Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hingga mereka tiba di salah satu kampung, namun mereka tidak dibenarkan untuk singgah di kampung tersebut. Sahabat dalam perjalanan nak singgah satu kampung, tapi tak dibenarkan masuk dalam kampung tu. Rupanya dulu dah ada PKPB-nya, kan? Tak dibenarkan masuk dalam kampung tersebut. Kebetulan ketua kampung tersebut disengat binatang berbisa. Rupa sebabnya ketua kampung tak sakit, disengat binatang berbisa, maka tak dibenarkan orang luar masuk dalam kampung tersebut. Penduduk kampung berusaha sekuat tenaga untuk mengubatinya. Sayang mereka tidak berjaya. Sebahagian daripada mereka akhirnya berbincang, kalau kita mendatangi khalifah yang baru saja datang, kafilah yang baru datang kemari, mungkin mereka memiliki sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit ketua kampung. Ahli kampung bincang, buat mesyuarat, habis dah panggil bomo, panggil apa, tabib, panggil doktor, nak ubat ketua kampung, tak sembuh-sembuh juga. Lalu ada cadangan, mungkin di kalangan khafilah, ahli khafilah yang datang ni, mungkin di kalangan mereka ni pandai untuk berubah. Maka akhirnya penduduk kampung itu menemui mereka dan berkata, wahai khafilah, sesungguhnya ketua kampung kami disengat binatang berbisa dan kami telah berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya, namun tidak berhasil. Apakah di antara kamu yang boleh menyembuhkannya? Tanya wakil ni, ada tak di kalangan kamu yang boleh menyembuhkan penyakit ketua kami? Salah seorang sahabat berkata, demi Allah, sesungguhnya aku boleh merawatnya, tapi demi Allah kami bertemu kepada kamu, namun kamu menolak untuk menerima kami. Ni kata wakil kafilah ni. InsyaAllah di kalangan kami ni ada yang boleh memberi perubatan, tapi macam mana, apakan daya, kami nak masuk kampung pun tak bagi. Ni kata di kalangan kafilah ni. Oleh kerana itu, aku tidak akan melakukannya kecuali dibayar. Aku tak akan bagi perubatan ni kecuali dibayar. Ya. Mereka pun sepakat untuk memberikan seekor kambing sebagai pengganti rawatannya. Kalau dapat sembuh ketua kampung ni, bagi seekor kambing. Nilai sekarang ni berapa? Kambing seekor 1,000. Lebih kurang macam tu lah. Nak sembuh penyakit 1,000 bayarannya. Ya. Sahabat itu lalu merawat ketua kampung dengan meludahinya dan membaca suratul Fatihah. Bila baca suratul Fatihah terus kan, macam tu, macam embuh-embuh lah, kan, lebih kurang macam tu. Sebut kalau ludah ni nampak tu sangat, kan, embuh lah, kan. Kalau dulu cerita dulu apa, masuk air dalam mulut, kan, sembuh, kan, sembuh pada tempat yang disengat oleh binatang. Serta-merta ketua kampung berdiri seperti baru terlepas daripada ikatan dan berjalan tanpa ada bekas sakit sedikit pun. Dengan izin Allah Ta'ala, kan, buh dengan baca Fatihah dia, menyebabkan ketua kampung terus boleh berdiri, boleh berjalan macam biasa, dengan izin Allah. Penduduk kampung tu lalu menepati janji mereka. Persahabat lain mengatakan, bagilah kami itu. Sahabat yang meruqyah itu mengatakan, jangan dibagi dahulu sampai kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadiannya. Kata sahabat yang memberi, yang lain pula, yang bukan yang tukang buh ni, yang lain, ambillah kambing tu. Tapi sahabat yang tolong ruqyah ni, tolong jampikan orang yang sakit ni, kata nanti dulu kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu,
bagaimana fatwa Rasulullah tentang ambil upah daripada rawatan ni, seekor kambing, ya. Dan apabila berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat bertanya, dari mana engkau tahu bahawa ayat ini boleh jadikan rawatan? Rasulullah tanya pula, kamu mana tahu baca Fatihah boleh jadi ruqyah, menjadi jampi untuk berubah? Kata Rasulullah tanya sahabat ni. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu telah melakukan kebenaran. Apa yang kamu buat tu betul, kata Rasulullah. Betul. Maknanya Rasulullah tanya, mana tahu belajar dengan siapa? Siapa untuk gurunya? Kan? Baca Fatihah untuk berubah. Ya, Rasulullah tanya. Tapi apa yang kamu buat itu betul, kata Rasulullah. Bagilah kambing itu, jangan lupa tinggalkan untukku, kata Nabi SAW. Dia ingin ketahui. Rupanya Rasulullah pandai juga bergurau, kan? Rasulullah kata, ambillah kambing itu, tapi juga jangan lupa bagi aku sikit. Rasulullah pandai dalam keadaan itu. Rasulullah pun bergurau, kan? Ya. Ini hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini dinukilkan sesuai lafaz Bukhari yang merupakan riwayat yang paling sempurna. Mana riwayat ini riwayat yang sahih, kan? Maknanya bagi kita apa dia? Dalam keadaan orang kata dah, orang kata kalau tak ada rotan, akal pun berguna, kan? Kan nak panggil, mungkin kita tahu mungkin nak panggil doktor lambat tengah-tengah malam, yang nak cari orang ni pun tak jumpa, cari obat tak jumpa. Yang kita ingatnya apa? Fatihah, kan? InsyaAllah dengan izin Allah, dengan yakin, InsyaAllah Allah berikan kesembuhan. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain disebut, dia membaca Ummul Kitab dan mengumpulkan ludahnya, kemudian meludahinya. Dalam riwayat yang lain tadi sebut ludah dulu baru baca Fatihah. Dalam riwayat yang lain disebut baca Fatihah dulu baru kumpulkan ahli-hukum dan diludahkan pada tempat yang kena sengat tersebut. Maka serta-merta orang itu sembuh. Ketua kampung riwayat yang lain disebutkan lalu merintahkan untuk memberikan kepadanya 30 ekor kambing. Tadi seekornya, kan? Ni 30 ekor. Berbaloi, kan? 30,000 dapat, kan? Ya, sekali embuh je, kan? Dengan izin Allah SWT. Ini dalam riwayat yang lain. Kan riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Abdul Rahman bin Abi Layla, dari seorang daripada bapanya, dia berkata, seseorang mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya saudaraku terkena penyakit. Lalu baginda bertanya, penyakit apakah yang menimpa saudaramu? Dia menjawab, stres. Ya, penyakit apa? Stres, gangguan mental, kan? Ada yang jumpa Rasulullah ngadu macam tu, ya. Baginda bersabda, bawalah dia kemari. Setelah datang dah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Fatihah, 4 ayat pertama daripada suratul Baqarah dan 2 ayat pertengahannya. Ya, Rasulullah baca 3. Yang pertama baca Fatihah, yang kedua baca 4 ayat yang awal suratul Baqarah, Alif Lam Mim, sehingga wa ulaika hudam min rabbihim, kan? Wa ulaika humul muhtadun. Ya, betul. Wa ulaika humul muflihun. Okey, sampai ayat tu, ya. Dan seterusnya dibacakan 2 ayat pertengahan suratul Baqarah. Jadi sebelum kita sambung yang ni, teringat yang tadi, yang cerita 30 ekor kambing tadi yang diberikan tadi, ya. Cuma walaupun disebut dalam hadis, ada yang sebut seekor kambing, ada yang sebut 30 ekor kambing, namun dalam perubatan Islam, antaranya dia tidak meletakkan harga. Itu cara perubatan Islam. Betul ke Abang Zul? Dia tak letak harga. Dia tak macam kalau tak betul ni, dia dah letak. Itu panggil apa? Dulu kita dah sebut, kan, perubatan yang kalau nak ambil jin dan sebagainya 1000 sekor. Itu bukan perubatan Islam yang betul. Itu namanya mengambil kesempatan. Kena hati-hati juga, ya. Dan kita dah sebut dahulu, ada juga yang banyak yang mengaku sebagai perubatan Islam, tapi hakikatnya lari daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi sambungan daripada hadis yang sebut, dia ada sahabat yang mengadu saudaranya dalam keadaan stres, dalam keadaan gangguan mental.
lalu Rasulullah bacakan kepadanya suratul Fatihah 4 ayat pertama suratul Baqarah dan 2 ayat pertengahannya, iaitu ayat 163 dan 164 suratul Baqarah. Yang ayatnya yang berbunyi wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar baina as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Ya. Suratul Baqarah ayat 63 hingga ayat 64. Ya. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya disambung lagi dengan ayatul kursi. Ya, tambah lagi dengan ayatul kursi. Ini bagus untuk tuan-tuan, di antaranya untuk beramal, kurang-kurangnya untuk diri kita dan ahli keluarga terdekat kita. Ya. Yang tadi ayat 63 64 suratul Baqarah, kemudian disambung dengan ayatul kursi, dan 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, ayat terakhir daripada suratul Baqarah, ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kan, fansurna 'alal qaumil kafirin, ya, sehingga akhir ayat suratul Baqarah. Dan seterusnya disambung lagi ayat pertama surah Ali Imran. Ya. Ali Imran, iaitu syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Silap ni sini cetakan ni, kalau ayat pertama surah Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ya. Dengan ayat itu dan ditambah dengan ayat yang saya bacakan tadi, itu ayat 18 surah Ali Imran. Ya. Jadi elok tuan-tuan kalau nak berkongsi yang boleh catatlah ayat berapa-berapa tadi. Ya. Seterusnya 63 ayat 164 tadi suratul Baqarah. Yang mana? Yang tengah tadi 163 164. Okey. Kemudian ayatul kursi. Ya, tambah ayatul kursi, kemudian 3 ayat akhir suratul Baqarah, ya. Dan ayat pertama surah Ali Imran, kita tahu alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ya. Dan seterusnya ditambah lagi ayat 18 suratul Ali Imran juga, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Itu biasa kita baca, kan, dalam zikir. Seterusnya satu ayat dalam suratul A'raf, ya. Satu ayat dalam suratul A'raf, iaitu ayat yang ke-54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Seterusnya ayat ke berapa dah? Banyak ni. Nabi baca lagi, ya, surah Al-Mu'minun, ya, ayat ke 116. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa wa rabbul arshil karim. Ya. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa wa rabbul arshil karim. Ya. Itu surah Al-Mu'minun ayat 116. Seterusnya, ya, dalam surah Jin ayat yang ketiga, wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya, itu dalam surah Jin, ya. Dan seterusnya 10 ayat pertama dalam surah As-Saffat. Bermula daripada was-saffati saffa
sehinggalah ayat illa man khatifal khatfata fa'atba'uhu shihabun thaqib. Ya, 10 ayat itu. Ya, dalam surah As-Saffat. Kemudian 3 ayat dari akhir surah Al-Hashr. Ini selalu kita bacalah. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya. Dan seterusnya surah Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain, yaitu kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itulah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenuh juga tu ya. Ya. Jadi insya-Allah ada kebaikannya, tak rugi kan. Boleh dibaca dalam semayang pun kan. Tak hafal 30 juz pun, apa yang di antaranya yang mudah untuk kita hafal. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk amalan harian kita. Ya. Surah Al-Mu'minun ayat 116. Ya. Okey. Kami riwayatkan daripada Sunan Abu Daud dengan sanad sahih dari Kharijah bin Sul daripada baciknya, dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam. Kemudian aku pulang dan melewati satu kaum yang di sana ada seorang gila yang diikat dengan rantai. Keluarganya menyatakan, sesungguhnya kami diberitahu bahawa temanmu datang dengan membawa kebaikan. Adakah kamu memiliki sesuatu untuk mengubatinya? Aku pun merawatnya dengan bacaan suratul Fatihah dan orang itu sembuh. Mereka lalu memberikan aku 100 ekor kambing. Ya. Aku mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Baginda bertanya, benarkah seperti itu? Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, apakah yang kamu ucapkan, yakni ruqyah yang lain? Aku menjawab, tidak. Baginda bersabda, kalau begitu ambillah hadiah itu. Silakanlah orang yang makan daripada rawatan yang batil, akan halnya engkau telah makan daripada rawatan yang dibenarkan. Nah, kata dalam riwayat ini diriwayati seorang yang gila, dibaca hanya dengan suratul Fatihah. Ya. Lalu bila jumpa dengan Nabi SAW disebut dalam riwayat ini, dia berikan hadiah 100 ekor kambing. Tadi seekor 30, naik 100 pula. 100 ekor kambing. Lalu bila Rasulullah tanya, apa yang kamu bacakan? Disebut baca suratul Fatihah. Nabi kata, ada baca lain lagi ke? Jawab sahabat nita, kan? Tak ada baca yang lain. Lalu kata Rasulullah, ambillah hadiah tersebut. Ya? Disebabkan kerana apa? Dengan apa yang kamu lakukan itu adalah benar. Dan Nabi mengatakan, celakalah orang yang makan daripada rawatan yang batil. Maksudnya apa? Mengambil atau melakukan perubatan dengan cara yang tak betul. Nabi pun confirm balik, tanya, kamu baca apa? Kan? Dan kita pun di antaranya kalau nak buat rawatan, termasuk kepada ahli keluarga kita, kalau kita ada dengar-dengar kan, kata orang ni hebat, kata handal berubatnya kan, bila kita pergi, kita patut ada sama dan kalau boleh dengar apa yang dibaca. Dengar apa yang dibaca. Kalau semuanya daripada ayatul Quran ataupun hadis Nabi, insya-Allah. Tapi kalau mula bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan Fatihah, lepas tu yang ujung-ujung tak berapa nak bunyinya. Yang ujung-ujung tu tak berapa nak dengar baca apa. Kan? Bila dalam keadaan itu, hati-hati. Ya? Takut mencampur adukan ruqyah tu antara yang dibenarkan oleh syarak dengan perkara yang batil. Ya, perkara yang batil. Takut mai seru, hai, mai panggil panjang tu kan. Hai po. Kau dulu mambang po. Mambang tanah, mambang. Kita ingatkan itu memang cerita lawak je. Tapi rupanya itulah amalan orang dulu-dulu. Dia seru.
kan, dia panggil, ya, di antaranya yang jaga ni, jaga itu dan jaga ini, maka itu hendaklah dibuang kerana bersalahan dengan akidah. Dan apabila kita sebut tentang ini, yang dikatakan ada sahabat yang meriwayatkan, ada sahabat yang merawat pesakit gila, ya, yang menghadapi masalah mental. Ada yang disebutkan dalam bab dan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Dalam bab sabar, antaranya diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi disebut Nabi pernah berjumpa dengan seorang perempuan yang gila, ya. Lalu kata Nabi, ala arika imra'atan min ahli jannah, kata Nabi, sukakah kamu kalau aku nak tunjukkan kamu seorang perempuan di kalangan ahli syurga? Nabi tu beritahu, kamu nak kenal tak dengan seorang perempuan, dia ni ahli syurga, kata Nabi. Faqultu bala, lalu kata Ibn Abbas, ya wahai Rasulullah, pasti aku nak kenal. Lalu jawab Rasulullah, hazi imra'atu sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Ibn Abbas, ini seorang perempuan ini as-sauda, perempuan yang berkulit hitam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Rasulullah, faqala, dia berkata, inni asra'u, sesungguhnya aku ada penyakit gila. Jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni ada penyakit gila. Wa inni aktashafat, dan apabila aku gila, disebut perempuan ni buat pengakuan, bila aku gila, kata perempuan ni, menyebabkan aku tak sedar pakaian aku terangkat. Maksudnya apa? Terbuka auratku. Dalam keadaan tak sedar tu, auratku terbuka. Fada'ullah ta'ali, ya, maka wahai Rasulullah, doalah untuk aku, kata perempuan ni. Tolong doalah untuk aku, ya, kerana aku punya penyakit ini dan aku malu. Kerana apa? Dalam keadaan aku tak sedar tu, pakaian aku pun terbuka auratku. Lalu kata Rasulullah SAW kepada perempuan ni, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullahi ta'ala an yu'afiki. Kata Rasulullah, sekiranya engkau hendaki, sekiranya engkau sabar, walakil jannah, bagi kamu syurga, kata Rasulullah. Kalau kamu sabar dengan ujian Allah ini, bagi kamu syurga. Dan sekiranya engkau hendaki aku berdoa pada Allah, Allah beri kesembuhan pada penyakit engkau, ya. Waktu Rasulullah beri pilihan, kamu nak mana satu antara dua? Yang pertama, kalau kamu sembuh daripada penyakit, syurga bagi engkau. Ataupun yang kedua, aku doakan engkau, penyakit engkau akan hilang. Lalu penjawab perempuan ni, faqalat asbiru, kata perempuan tu, kalau macam tu aku sabar. Hebat perempuan ni, antara pilih dengan sembuh dengan masuk syurga, ya. Kalau zaman kita ni, wallahu a'lam lah, beri pilihan macam ni, ya. Kenapa? Zaman kita hari ni ada orang yang sanggup gadaikan akidah antara sembuh dengan beriman pada Allah, ataupun pergi jumpa Tok Cha, Tok Bom, Tok apa lagi, kan, apa nama, Tok Cha, apa yang Tok Batin, macam-macam lagi, kan, yang bersalahan dengan akidah. Ada yang sanggup pilih di antara, tahu itu salah, tapi kerana nak baik dia sanggup lakukan, ya. Jadi perempuan ni pilih apa? Asbiru, aku bersabar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat fa inni kashiftu fad'u alla aktashifa. Kata perempuan ni, aku pilih sabar, tapi wahai Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bila aku tak sedar, bila aku dalam keadaan penyakit macam tu, pakaian aku akan tersingkap, aurat aku terbuka. Berdoalah pada Allah, ya wahai Rasulullah, ketika mana aku sakit itu, aurat aku terjaga. Itu pilihan perempuan ni. Cuma Rasulullah dia kata, tak apalah, aku sabar, minta satu je Rasulullah, bila aku sakit nanti, bila aku sakit, pakaian aku tidak terbuka. Fada'alaha, lalu Rasulullah SAW mendoakan untuknya. Dan dengan berkat doa Rasulullah, memang lepas pada itu, walaupun dia sakit, pakaian ini dijaga oleh Allah SWT. Jadi maknanya ada dua keadaan kita sebut tadi. Ada di antara disebut kisah disembuhkan dengan bacaan Fatihah, tetapi ada dalam bab sabar, ada insan yang di antara yang hebat di kalangan sahabiyah yang sanggup memilih untuk beriman pada Allah, sabar untuk masuk syurga
Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan juga daripada kitab Ibn Sunni. Berapa minit? 2 minit. Laju sikitlah nak habis hadis ni, ya. Lafaz yang lain daripada riwayat daripada Abu Daud, dan riwayat tersebut dikatakan Khadidah daripada pakciknya berkata, kami baru pulang daripada tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami melewati satu kampung penduduk Arab. Mereka bertanya, apakah kamu memiliki ubat? Ada orang gila yang terikat di sini. Mereka pun menghadapkan orang gila itu terikat. Maka aku membacakan suratul Fatihah selama 3 hari berturut-turut. Tadi sebut baca Fatihah ni, tapi yang ni sebut dibacakan Fatihah 3 hari berturut-turut, pagi dan petang sambil meludahinya. Pagi baca, petang baca, 3 hari berturut-turut. Mungkin ni wallahu alam ni jadi amalan. Mungkin sebahagian daripada amalan Darul Syifa ada buat misalnya. Nak mandi kan, ada yang sebutnya ambil daun bidara kan. Itu sebahagian ni lah. Ambil daun bidara kan, mandi dekat dengan maghrib 3 hari berturut-turut. Ya, maksudnya 3 hari pun ada juga di antara sebut di sini 3 hari dibacakan Fatihah pagi dan petang. Ya. Dia pun serta-merta sembuh seperti sedia kala. Mereka lalu memberikan hadiah, tapi aku menolaknya. Mereka katakan, tanyalah pada Nabi SAW. Aku kemudian bertanya dan baginda menjawab, ambillah, kerana celakalah orang yang makan daripada rawatan yang batil, sedangkan engkau telah makan daripada rawatan yang hak, itu yang betul. Pakcik yang dimasukkan riwayat ini ialah Ilaqah bin Suhaib. Pendapat ini menyatakan bahawa namanya adalah Abdullah. Kami riwayatkan daripada Ibn Sunni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahawa dia membaca ayat Quran pada telinga seorang yang pengsan sehingga mereka sedar. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau bacakan di telinganya? Dia menjawab, aku membaca afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Itu surah Al-Mu'minun ayat 15. Ini semua ayat-ayat ruqiyah kan, yang boleh diantaranya tuan-tuan belajarlah kalau nak mendalami, ya. Bukan niat untuk jadi penyembuh, pengubat, cubalah untuk diantara untuk diri sendiri dan ahli keluarga yang terdekat. Dan kalau nak lebih lagi, yang tu kena belajar khusus. Ya. Tu kena belajar khusus lah. Tapi bukan belajar dengan saya tak tahu kan. Kena belajar orang yang lebih pakar lagi, lebih tahu tentangnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang memiliki keyakinan yang tinggi membaca ayat tersebut pada gunung, pasti gunung pun hancur. Rasulullah hebat. Ayat surah Al-Mu'min ini ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang maksudnya, apakah engkau mengira bahawa sungguhnya kami menciptakan kamu sebagai main-main sahaja dan bahawa kami tidak akan dikembalikan kepada kami, itu kepada Allah SWT. Ada sambungan ayat ni lagi, ya. Dia rasanya sekadar itulah untuk malam ni. Alhamdulillah dapat di antara yang terbacakan dalam kitab ini sebahagian daripada bentuk ruqiyah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam untuk merawat beberapa penyakit bersandarkan pada Tibun Nabawi. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bacakan ini dan untuk kita amalkan. Sekadar itu, wallahu alam. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al zamana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.